Pada 4 hari bulan Disember yang lalu, kami telah dibawa oleh salah seorang ahli kumpulan Sufi Jahriyah untuk mengikuti sambutan Maulidur Rasul. Beliau ialah Encik Alim, salah seorang pengamal tarikat Jahriyah dan seorang peniaga sate di Kunming. Perjalanan bermula kira-kira jam 10 pagi dari Kunming dan tiba di Semau sekitar jam 9 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita dalam perjalanan menuju ke Semau, iaitu sekitar perjalanan hampir makan masa hampir 6 ke 7 jam, dan bersama-sama kita ialah salah seorang daripada ahli Sufi Jahriyah yang diberi nama oleh Syekh Abdul sebagai Alim. Sebelum ini beliau ialah dari keluarga Han ataupun bukan Islam, dan sampainya telah hasilnya peringkat kanak-kanak lagi telah banyak bergaul dengan orang Muslim, tapi ditakdirkan dapat hidayah di Semau, iaitu ketika beliau usia hampir 20 tahun, tapi bila mana telah meluk agama Islam, beliau terus bersama dengan Syekh Abdul. Pada keesokan harinya, kami dibawa ke Sichuan Panna. Sichuan Panna adalah sempadan antara negara China dan Myanmar. Kedudukannya yang beriklim dingin dan tanah yang subur membolehkan Sichuan Panna menjadi salah sebuah tempat pengeluaran buah-buahan tempatan. Selain itu juga, keadaan di bandar Sichuan Panna ini banyak dipengaruhi Hindu-Buddha dari segi patung-patung dan seni bina bangunan. Kami tiba di Sichuan Panna sekitar jam 1 petang. Kedatangan kami disambut oleh saudara Ma Chong Fa, Imam Ismail, salah seorang kenalan Encik Alim. Beliau juga salah seorang ahli kumpulan Sufi Jahriyah dan telah berkahwin dengan wanita dari Chiang Rai, Thailand yang berhijrah ke kawasan Sichuan Panna atas sebab-sebab tertentu. Setelah selesai menikmati makan tengah hari, kami dibawa oleh Imam Ismail untuk bertandang ke rumahnya untuk menunaikan tanggungjawab kami kepada Tuhan. Sekitar jam 3 petang, kami dibawa melawat oleh isteri Imam Ismail, Aisyah, sekitar perkampungan Thai Muslim. Mereka yang berhijrah dari Thailand satu ketika dahulu telah membina penempatan yang menjangkau hampir 20 tahun dan kini terdapat hampir 200 keluarga. 现在我们是在勐海，是一个泰穆斯林西双版纳的，对，kita berada di salah suatu tempat, iaitu di Sichuan Panna, di mana di sini terdapat banyak bangsa Thai yang Muslim, dan alhamdulillah kita dapat merasai suasana keislaman di sini, dan mereka ini kebanyakannya masih lagi mengekalkan bahasa Thailand. Kami menziarahi sebahagian ahli keluarga Aisyah, berbual-bual, bermesra dan berkasih sayang. Sekarang kita berada di satu kampungan Thai Muslim, iaitu di Sichuan Panna, dan di sini salah satu pada keluarganya, iaitu isteri kepada Imam Ismail. Alhamdulillah kita merasai suasana kemeriahan masyarakat Thai Muslim bersama dengan masyarakat Malaysia sampai ke sini, dan itulah sambutan yang dapat kita rasai di sini. Satu keluarga besar yang mana dalam bahasa Cina ialah Muslim seijab, bermaksud Islam itulah keluarga besar. Di akhir pertemuan kami sempat bergambar sebagai kenang-kenangan kami bersama dengan warga Thai Muslim. Sesungguhnya Allah lah yang menyusun pertemuan kami. Sekarang ni kami berada di Masjid Manduan, di mana di sekitar kawasan ini terdapat lebih kurang 600 penduduk umat Islam. Majoritinya terdiri daripada kaum Tai Chi ataupun penduduk Thai yang mana berhijrah datang ke kawasan Sichuan Panna ini. Pada pagi 6 hari bulan Disember, kami semua berkumpul di Masjid Semau untuk menyambut Maulidur Rasul bersama-sama kumpulan Sufi Jahriyah.
Sekitar jam 9 pagi, sambutan Maulidur Rasul bermula yang diketuai oleh Imam pertama Semau, Imam Osman. Masjid Semau dipenuhi dengan ahli sufi jahriyah, baik lelaki maupun perempuan. Sambutan kali ini juga dihadiri dari wilayah Ningxia, Fujian dan Xinjiang. Di sini kami dapat melihat suasana ketika sambutan Maulidur Rasul yang sangat meriah. Pelajar-pelajar ataupun kader-kader yang lebih dikenali sebagai khalifah bergotong royong dalam menyediakan juadah. Aktiviti seperti ini bertujuan untuk mengeratkan lagi perhubungan sesama ahli sufi jahriyah. Kami dilayan dengan mesra walaupun dalam keadaan mereka sibuk bekerja. Selepas selesai bersolat Jumaat, ketika kami sedang menunggu untuk program seterusnya, datanglah seorang pemuda ke arah kami yang sedang duduk bersembang-sembang. Saudara ini yang baru pertama kali menjejakkan kaki ke Masjid Semau, ini bukanlah salah seorang ahli sufi jahriyah. Beliau tertarik dengan amalan yang dilakukan oleh kumpulan sufi ini. Salah seorang ahli sufi jahriyah ini bersungguh-sungguh memahamkan beliau kenapa kita perlu berselawat, kenapa kita perlu sambut Maulidur Rasul dan kenapa kita perlu agung-agungkan baginda Rasul. Sekitar jam 3 petang, sambutan Maulidur Rasul pun bermula dan berakhir pada jam 4 petang. Kami dijemput untuk mengalunkan selawat dengan gaya dan nada bagaimana rakyat Malaysia melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang insyaAllah kita menikmati hidangan dengan satu perhimpunan menyambut Maulidur Rasul, yang mana ini adalah satu daripada amalan yang utama oleh kumpulan sufi yang Selesailah program sambutan Maulidur Rasul di Masjid Semau. Kini tibalah giliran Masjid Talang menjadi tuan rumah. Sebelum kami bertolak ke Masjid Talang, perjalanan kami dimulakan dengan alunan selawat dari imam-imam dan khalifah dari Masjid Semau. Moga-moga perjalanan kami diberkati dan dipelihara hasil kami berselawat ke atas baginda Rasul. Mereka sangat yakin kedatangan tetamu membawa rahmat dan perginya penghapusan dosa. Pada 7 hari bulan Disember, sambutan Maulidur Rasul peringkat Masjid Talang bermula pada jam 3 petang. Kami sekali lagi menjadi tetamu jemputan dalam majlis yang besar ini. Kali ini, wakil Majlis Agama Yunan turut hadir ke majlis ini. Mereka ingin melihat suasana sambutan majlis tersebut. Kami juga turut ditemu bual oleh pihak agama ini. Wakil GISP Holdings menjelaskan kepada mereka tujuan kedatangan wakil dari Malaysia. Kami cuma datang untuk melihat suasana sambutan Maulidur Rasul di sini, yang boleh dikatakan berlainan dengan di Malaysia. Selain itu juga, GISP Holdings berniat untuk membuka cawangannya di sini dan ingin melihat apakah kesukaan rakyat Cina dari segi pemakanan. Mereka pun berpuas hati dengan jawapan yang wakil GISP Holdings berikan. Sambutan Maulidur Rasul peringkat Masjid Talang bersambung pada keesokan harinya. Pada majlis kali ini, kami turut dijemput untuk mengalunkan selawat dan marhaban bagi menutup sambutan Maulidur Rasul peringkat Masjid Talang. Seperti biasa, kami sempat bermesra dan berbual-bual dengan ahli sufi jahriyah yang datang dari jauh seperti Kulun Nisa dan Dilmurad. Sebelum meninggalkan Masjid Talang, alunan selawat menutupi majlis kali ini. Destinasi kami seterusnya adalah Pansi, di mana kemuncak majlis Maulidur Rasul berlangsung di sini. Kesempatan berada di Pekan Pansi ini, kami meninjau sekitar pasar pagi. Kebanyakan peniaga terdiri daripada kaum Hui Muslim. Kami diberi peluang sekali lagi untuk menutupi majlis kemuncak kali ini dengan alunan selawat, marhaban dan diba'i.
Majlis sambutan Maulidur Rasul pada tahun ini berakhir dengan suasana yang penuh dengan kemeriahan yang sukar untuk dilupakan. Moga-moga jalinan silaturahim ini akan berkekalan hingga terwujudnya kerjasama antara Muslim di China dan Muslim di Malaysia, khususnya syarikat GISB Holdings. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Masya Allah, marhaban, marhaban.